Saya Noorina Bashira binti Azruddin bernombor Patrick S66114 akan memulakan pemenangan dengan pengenalan. Pelan Strategi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM 2021 hingga 2025 adalah satu inisiatif yang dirancang untuk memberi arahan dan fokus kepada KKM dalam melaksanakan tanggungjawab dalam sektor kesihatan. Pelan Strategi KKM 2021 hingga 2025 telah menetapkan hala tujuan komprehensif dan jelas supaya ia sejajar dengan matlamat kebangsaan seperti Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan Rancangan Malaysia ke-12. Pelan ini juga merupakan sebuah dokumen yang dirangka untuk dipantau dan dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun selari dengan tempoh Rancangan Malaysia ke-12. Bagi latar belakang Pelan Strategi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM 2021-2025 mencerminkan keperluan untuk menjawab cabaran semasa dalam bidang kesihatan dan untuk memastikan kesinambungan dan peningkatan kualiti perkhidmatan kesihatan di Malaysia. Seterusnya, saya akan memberitakan tentang visi-misi objektif KKM 2021-2025. Yang pertama ialah visi. Visi KKM ialah negara mengambil tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik. Manakala, misi bagi KKM 2021-2025 adalah untuk menerogi dan berusaha bersama-sama bagi memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi, memudahkan dan membolehkan rakyat. Dan yang terakhir ialah objektif KKM 2021-2025 untuk membantu seseorang individu mencapai dan mengekalkan satu taraf kesihatan yang membolehkan mereka menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial secara produktif. Nur Fazatul Farah binti B akan menceritakan beberapa maklumat tentang Trust Pelan Strategik yang telah digunakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Terdapat 4 trust strategik yang dilaksanakan seperti memperkemaskan perkhidmatan penjagaan kesihatan, memperkukuhkan pembiayaan kesihatan, memperkukuhkan kesedaran kesihatan dan pemerkasaan masyarakat, serta memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam penjagaan kesihatan. Dalam keempat trust strategi ini, terdapat pembahagian 12 strategi yang telah dikenal pasti mengikut trust strategik masing-masing bagi Pelan Strategik KKM tahun 2021 sehingga 2025. Bagi trust strategik yang pertama adalah memperkukuh dasar tadbir urus dan pengawasan dalam kesihatan. Contohnya, inisiatif akan ditumpu ke arah pembangunan inisiatif Pelan Rangka Tindakan Pembaharuan Sistem Kesihatan Kebangsaan serta Pelan Induk Fasiliti dan sumber manusia untuk menambah baik perkhidmatan penjagaan kesihatan sedia ada. Kedua, mencegah dan mengawal penyakit berjangkit. Contohnya, semasa pandemik COVID-19, KKM mengadakan kerjasama dengan institusi pendidikan untuk mengubah kaedah pembelajaran secara fizikal kepada kaedah pembelajaran dalam talian bagi mengurangkan jangkitan COVID-19 dalam kalangan pelajar. Yang ketiga, mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit. Contohnya, KKM mengadakan perkhidmatan pencegahan, pengesanan awal serta kawalan penyakit ini diperkukuhkan dengan tumpuan akan diberi untuk meningkatkan kapasiti saringan di kalangan populasi yang berumur 18 tahun ke atas. Strategi keempat adalah memperkukuh program penjagaan kesihatan untuk warga emas. Contohnya, perkhidmatan kesihatan warga emas akan diperluaskan oleh pihak KKM. Yang kelima, meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengendali krisis kesihatan. Contohnya, ketersediaan fasiliti dekontaminasi dan isolasi di semua hospital negeri akan ditambah baik bagi meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan. Yang keenam, memastikan kualiti dan kebolehcapaian kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan. Contohnya, bagi mengoptimalkan perkhidmatan penjagaan kesihatan, penggunaan platform berasaskan teknologi seperti Uberisasi juga akan dipertingkatkan. Strategi trust strategik kedua bagi memperkukuh pembiayaan kesihatan adalah memastikan kemampanan keuangan untuk penjagaan kesihatan. Contohnya, cas penjagaan kesihatan sedia ada akan disemak semula bagi menangani peningkatan kos produk perubatan. Yang kedua, memperkukuh perlindungan kesihatan. Contohnya, liputan perlindungan kesihatan untuk kumpulan sasaran akan diperkukuhkan melalui perluasan skop skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40. Seterusnya, bagi trust ketiga, memperkukuh kesedaran kesihatan dan pemberkasaan masyarakat. Trust ini mempunyai 2 strategi. Bagi strategi yang pertama, meningkatkan literasi dan kesedaran kesihatan, iaitu Kementerian Kesihatan akan menyebarkan maklumat melalui agensi penyiaran dan juga media sosial bagi memerangi maklumat salah serta meningkatkan mesej berkaitan kesihatan dengan giat. Bagi strategi yang kedua, iaitu memperkasakan komuniti dengan melaksanakan program kesihatan melibatkan pelajar, pemimpin tempatan dan wakil masyarakat. Bagi trust yang keempat, iaitu memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam penjagaan kesihatan, trust ini juga mempunyai 2 strategi. Bagi strategi yang pertama, memastikan kemampanan kewangan untuk penjagaan kesihatan dengan pendigitalan perkhidmatan penjagaan kesihatan diberi keutamaan.
Bagi strategi yang kedua, memperkukuh perlindungan kesihatan dengan peningkatan kapasiti pendidikan dan inovasi dengan memberi tumpuan kepada mempercepatkan rangka kerja pendidikan, memkomersialkan inovasi kesihatan digital dan menambah baik perkhidmatan maklumat. Dalam kajian ini, penggubalan pelan strategik yang ditekankan adalah analisis amalan terbaik. Penggubalan analisis amalan terbaik ataupun best practice analysis adalah suatu pendekatan yang penting bagi Kementerian Kesihatan Malaysia kerana dapat memberikan beberapa manfaat strategik yang boleh meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan kesihatan. Kualiti yang tinggi bukan sahaja memberi kesan positif terhadap hasil rawatan pesakit, tetapi ianya juga dapat memastikan bahawa sumber kesihatan dapat dimanfaatkan dengan cekap dan berkesan. Dari sini, KKM dapat mengenal pasti gap dalam amalan mereka sendiri dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Selain itu, pengurangan kos dalam Kementerian Kesihatan Malaysia juga dapat diperlukan. Dalam era globalisasi dan cabaran ekonomi yang berterusan, pengurangan kos tanpa mengorbankan kualiti perkhidmatan adalah kritikal bagi KKM. Dengan sumber yang terhad, penting bagi KKM untuk memaksimumkan setiap ringgit yang dilaburkan untuk menyediakan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti kepada rakyat. Seterusnya, ianya dapat mempromosikan inovasi dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Inovasi adalah tonggak utama dalam transformasi dan kemajuan sesebuah organisasi. Dalam konteks KKM, inovasi bukan sahaja membawa perubahan positif dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan, tetapi ianya juga dapat memastikan kesinambungan dan kebolehsuaian dalam menghadapi cabaran kesihatan yang semakin kompleks. Dalam menggunakan pakai amalan terbaik daripada kedudukan global ataupun negara lain, yang berjaya bukan sahaja dapat mengukuhkan operasi semasa, tetapi ianya juga dapat membuka peluang untuk inovasi. Salah satu cara untuk menggalakkan inovasi adalah dengan melalui penyertaan aktif dalam penyelidikan dan pembangunan yang baru. Secara keseluruhannya, penggubalan analisis amalan terbaik bukan sahaja dapat mengukuhkan operasi Kementerian Kesihatan Malaysia, tetapi ianya juga dapat memastikan bahawa rakyat Malaysia mendapatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti, berkesan serta berinovasi. Pelaksanaan plan strategik merupakan suatu proses melaksanakan semua strategi yang dihasratkan dan memastikan kualiti pelaksanaannya. Jika dilihat dalam konteks Kementerian Kesihatan Malaysia, sebuah plan strategik telah disediakan bagi menggariskan perancangan strategi organisasi bagi memperkukuhkan sistem kesihatan di Malaysia. Pada pandangan kami, antara strategi yang perlu dipandang serius dalam teras pertama adalah strategi memperkukuh program penjagaan kesihatan untuk warga emas. Bagi merealisasikan strategi ini, KKM telah menyediakan pelan tindakan perkhidmatan kesihatan warga tuan negara. Penggubalan dasar ini bertujuan bagi mempertingkatkan taraf kesihatan warga emas secara keseluruhan di mana warga emas sering dikaitkan dengan pelbagai masalah kesihatan. Seterusnya, strategi yang perlu digariskan dalam teras kedua adalah strategi memastikan kemampanan kewangan untuk penjagaan kesihatan. Peningkatan kos sara hidup di negara kita telah menyebabkan berlakunya penurunan tahap kesihatan dalam kalangan rakyat. Hal ini kerana rakyat menghadapi kekangan kewangan yang mengehadkan keupayaan mereka untuk mendapatkan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang lebih baik. Contohnya, kelewatan pemeriksaan kesihatan secara berkala dan pengabaian rawatan pencegahan penyakit akan memberikan kesan yang lebih teruk kepada kesihatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auni Nadia Binti Muhammad, nombor metik S6611 akan menerangkan strategi yang ketiga iaitu memperkukuhkan kesedaran kesihatan dan pemengkasaan masyarakat. Terdapat dua strategi yang dilakukan oleh KKM di bawah teras ini iaitu meningkatkan literasi dan kesedaran kesihatan serta memperkasakan komuniti. Namun kumpulan kami memilih strategi memperkasakan komuniti sebagai strategi yang terbaik kerana dapat membantu rakyat memahami dengan lebih mendalam tentang kesihatan. Hal ini kerana kebanyakan rakyat kurang pengetahuan tentang kesihatan, terutama penduduk luar bandar yang kurang mendapat maklumat akibat kemudahan internet dan kesihatan yang sangat terhad. Namun berbeza pula dengan penduduk bandar yang terlalu sibuk dengan kerja sehingga mengabaikan kesihatan dengan tidak melakukan pemeriksaan kesihatan secara berskala di hospital yang berdekatan. Seterusnya, saya akan menerangkan strategi yang terakhir iaitu memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam penjagaan kesihatan. Terdapat juga dua strategi yang dilakukan oleh KKM di bawah teras ini iaitu mendigitalkan perkhidmatan perubatan dan meningkatkan keupayaan pendidikan dan inovasi. Namun, kumpulan kami memilih strategi mendigitalkan perkhidmatan kesihatan sebagai strategi yang terbaik kerana strategi ini memudahkan penggunaan kesihatan supaya menjadi lebih cekap. Bukan itu sahaja, KKM juga mudah dalam menganalisis atau memantau tahap kesihatan rakyat seperti penggunaan aplikasi MySejahtera ketika pandemik COVID-19 melanda dalam negara.
Dengan penggunaan aplikasi ini sangat memudahkan KKM untuk mengesan jumlah pesakit yang dialami akibat pandemik tersebut. Penilaian pelan strategik merupakan proses menilai yang sistematik sama ada berkesan atau tidak dengan objektif yang telah ditetapkan. Yang pertama ialah meningkatkan kesediaan dan strategi intervensi. Keupayaan bagi mengendalikan wabak telah diperkukuhkan daripada pengalaman dahulu. Contohnya, KKM memendung penularan COVID-19 telah terbukti pesakit yang pulih kini menghampiri 98% dan juga Malaysia merupakan 5 teratas antara dunia dalam mengawal wabak tersebut. Selain itu, ia mempertingkatkan penyediaan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti tinggi. Elemen yang membantu orang ramai iaitu equity, kemampuan dan kemudahan akses. Tindakan yang dilaksanakan bagi meluaskan sumber pembiayaan secara progresif. Contohnya, KKM menerima 4.89 bilion dalam bajet tahun 2024. Membolehkan lebih banyak inisiatif demi kesejahteraan rakyat. Yang ketiga ialah mengukuhkan tahap literasi kesihatan dalam kalangan penduduk. KKM melaksanakan program di semua peringkat bagi meningkatkan tahap celik kesihatan seperti berhenti merokok. Buktinya, 18,600 perokok telah berhenti merokok baru-baru ini menerusi program klinik berhenti merokok yang dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Akhir sekali, peningkatan penggunaan perkhidmatan kesihatan digital. Ia bagi menjamin penggunaan maklumat yang cekap dan menangani kebimbangan perancangan sistem maklumat kesihatan. Contohnya, program sihat sejajar dengan matlamat inisiatif Qualcomm Wireless Reach TM iaitu menyediakan teknologi tanpa wayar termaju kepada komuniti yang kurang mendapat perkhidmatan seperti bantuan geran. Kesimpulannya, pelaksanaan pelan strategik Kementerian Kesihatan perlu melibatkan penilaian secara menyeluruh terhadap pencapaian matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. Aspek penting termasuklah penilaian dalam prestasi. Penilaian ini dapat menilai pencapaian-pencapaian seperti peningkatan kadar vaksinasi, peningkatan akses kepada perkhidmatan kesihatan serta penurunan penyakit tertentu.